Baiklah, selamat pagi murid-murid semua. Okey, jadi untuk hari ini cikgu akan menunjukkan cara macam mana kita nak buat latihan dalam modul 3 iaitu asas pergerakan untuk kelab catur kita. Okey, murid-murid semua sepatutnya sudah dapat modul ini kan. Jadi nama pun sudah cikgu tulis, jadi kita akan terus belajar. Yang pertama, kita akan tengok yang teruk. Teruk itu juga kita panggil caser ya. Caser itu ialah kereta. Okey, caser ataupun kita panggil kereta. Okey, jadi kamu perlu tahu macam mana caser ataupun kereta ini bergeraklah. Okey, jadi kita tengok. Jadi ini ialah bentuk caser. Ini ialah bentuk teruk. Jadi kita guna perkataan ruk kan. Okey, jadi kamu akan ada dua ruk dalam satu set. Satu kamu sendiri, kamu ada dua ruk. Jadi macam mana ruk itu bergerak? Jadi kamu tengok, dia hanya boleh bergerak melintang ataupun menegak sahaja. Jadi kalau kamu di sini, kamu hanya boleh bergerak sama ada menegak ataupun melintang. Jadi kalau kamu nak makan pun, nanti kamu pun hanya boleh makan apa yang ada di menegak ataupun melintang sahaja. Jadi kamu tengok, the rook removes any number of squares in the straight line horizontally or vertically. Jadi dia boleh bergerak macam ini sahaja. Jadi dia boleh bergerak dalam satu garis lurus. Contohnya kalau dia di sini, jadi kamu hanya boleh bergerak antara sini dengan sini. Jadi ingat benda ini, catur ini, buah ini kita panggil kereta ataupun teruk. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua. Kedua ialah the knight. Okey, knight ini ialah kuda. Okey, kuda. Jadi kamu perlu tahu macam mana kuda itu bergerak. Jadi ini ialah bentuk kuda itu. Ini ialah buah yang sebenar. Ini ialah simbol dia. Okey, jadi dalam kamu pun setiap orang, setiap pemain dia mesti ada dua kereta, dua kuda. Jadi kamu tengok dia macam ini, dia akan move in L shape. L shape maksudnya dua, satu. Jadi maksudnya kalau macam itu dia akan bergerak L. Kalau sini dia akan bergerak ke sini L. Ataupun sini dia boleh bergerak ke sini. Ataupun dia boleh bergerak L macam ini, dia boleh bergerak L macam ini. Dia boleh pelbagai arah ya. Jadi dia boleh turun macam ini pun. Dia boleh L macam ini. Ataupun L sini, L sini. Jadi dia ada banyak langkah pergerakan. Jadi cara dia makan pun mesti L. Dua panjang, satu pendek. Okey? Jadi mana-mana dia boleh gerak asal dia bentuk L. Jadi kita sambung sedikit lagi. Jadi kuda ataupun naik, kita akan bergerak secara L ataupun kita panggil 2-1. Jadi tengok macam mana dia bergerak. Dia boleh bergerak mengundur. Jadi dia boleh pergi depan, dia boleh pergi belakang asal dia dalam bentuk L. Dia boleh melangkah buah lain. Maksudnya kalau sini ada buah, dia boleh langkah. Kalau sini ada buah, dia boleh langkah. Jadi dia boleh lompat asal dia L. Dan makan buah secara L juga. Okey, pertama tadi kita belajar rook, kedua kita belajar knight. Jadi ketiga kita belajar tiga saja ya. Yang ketiga kita belajar tentang pound. Pound ini ialah askar, tentera. Dalam catur kita panggil bidak. Tapi kita tahu dia ialah askar lah. Jadi kita boleh panggil bidak ataupun askar ataupun pound. Jadi dia hanya boleh bergerak ke depan. Okey? Jadi setiap pemain kamu akan ada 8. Banyak ya, 8. Tapi paling cepat dimakan ialah inilah pound. Jadi pound only move directly forward. Dia hanya boleh pergi ke depan. Maksudnya dia hanya boleh pergi ke depan.
Untuk pergerakan, semua pound akan berada di sini. Mula-mula semua akan berada di sini dan untuk kali pertama bergerak, kamu boleh bergerak 1 langkah ataupun 2 langkah. Okey, untuk kali pertama bergerak, kamu boleh bergerak 1 langkah ataupun 2 langkah. Selepas itu, kamu hanya boleh bergerak 1 langkah ke depan. Kamu hanya boleh bergerak 1 langkah ke depan. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Untuk pound ini, dia semua dekat sini ya. Dia semua dekat sini. Jadi, untuk bergerak, kali pertama, kamu boleh bergerak sama ada 1 langkah ataupun 2 langkah. Tetapi lepas kamu dah bergerak, setiap kali kamu bergerak, kamu hanya boleh pergi depan dan 1 langkah sahaja. Jadi macam mana dia makan? Dia akan makan secara sengit. Maksudnya, kalau sekarang dia di sini, jadi dia boleh makan benda di sini dengan benda di sini. Kalau dia di sini, dia boleh makan buah di sini dan buah di sini. Jadi dia jalan secara lurus, tapi kalau dia makan sengit. Okey, jadi ini ialah buah bidak ataupun pound. Jadi ini sekarang kita tengok. Okey, ini ialah lebih jelas. Jadi semua dekat sini, setiap pemain ada 8. Kamu boleh bergerak 1 langkah ke depan ataupun 2 langkah ke depan. Okey, jadi ke hadapan 1 langkah, tidak boleh bergerak undur dan makan buah secara serong. Jadi sengit dia makan. Kalau dia sampai ke belakang sini, kalau dia berjaya sampai ke belakang sini, maksudnya putih sampai ke hitam ataupun hitam sampai ke putih, dia boleh tukar kepada buah yang lain. Maksudnya dia sudah bertungkus rumus bergerak, bila dia sampai sini, dia boleh bertukar mana-mana buah yang dia nak, buah catur yang dia nak. Okey, jadi itu yang telah mati lah. Jadi itu ialah kelebihan pound ini. Okey, jadi dengan pengetahuan macam itu, mari kita selesaikan latihan pada hari ini. Jadi pertama sekali kita tengok the diagram show chessboard. Ini ialah papan catur. Jadi papan catur kamu mesti kenal dia punya nama lah. Jadi paling depan sini, paling depan ialah buah apa? Depan ini ialah bidak ataupun kita panggil sebagai pound. Pound ataupun kita panggil bidak. Okey, cikgu besarkan sikit lagi tulisan. Okey, jadi kedua, sekarang kamu tengok ini kita panggil rook. Rook ataupun kita panggil benteng. Benteng. Okay, nama BM dia. Yang ini knight, KNIGHT, ataupun kita panggil dia sebagai kuda. Okey, seterusnya ini kita tengok ini kamu tengok banyak dia punya tajam-tajam. Ini ialah queen ataupun kita panggil menteri ataupun pemaisuri pun boleh lah. Jadi kamu tengok dia macam pakai mahkota tu macam raja, tapi tidak, dia ialah pemaisuri. Yang raja ialah ini. Yang ada macam ini ialah king. Ataupun bahasa Melayu kita panggil raja. Okey, ini ialah raja. Lepas tu ini kita panggil bishop ataupun kita panggil gajah. Bishop ataupun kita panggil gajah. Jadi kamu mesti tahu setiap nama. Jadi ada berapa jenis buah yang kamu ada? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hanya ada 6 jenis buah yang berlainan. Okey, dan kamu ada 16 buah semuanya. Okey, kamu mesti tahu ya. Jadi tadi kita sudah belajar pergerakan rook. Rook itu ialah kereta ataupun kita panggil benteng. Jadi sekarang, macam mana kereta itu bergerak? Adakah kamu masih ingat? Dia bergerak dengan cara melintang ataupun menegak.
show how the rook can collect all the ice cream on the chessboard. Jadi ini ialah papan kita. Jadi kita punya rook dekat sini. Macam mana dia boleh makan semua ice cream ini? Jadi ingat, dia mesti bergerak dari langkah ke langkah. Jadi dari sini. Jadi mana dia boleh bergerak? Dia akan makan ice cream ini secara melintang dulu. Lepas itu mana dia pergi, dia akan turun ke bawah. Dia hanya boleh bergerak melintang ataupun menegak. Lepas tu dari sini, mana lagi ice cream boleh dia makan? Dia boleh makan sini. Akhir sekali dia naik ke atas. Dengan itu semua ice cream telah berjaya dia makan. Jadi kamu tengok dari sini, 1, 2, 3, 4. Senang kan? Kita tengok sekarang mana kita punya rook. Rook kita dekat tengah. Jadi kalau tengah mana dia bergerak, tak boleh makan macam ini ya. Sebab dia hanya boleh bergerak melintang dengan menegak. Jadi macam mana kita gerakkan dia naik ke atas dulu. Lepas itu kita bergerak ke sini. Lepas itu kita bergerak ke sini. Jadi sila guna pembaris ya, pastikan lurus. Senang sahaja. Kita teruskan, kita tengok gambar ini makin banyak, 5. Jadi mana satu dia boleh makan? Ingat, dia hanya boleh bergerak satu garis. Jadi sini, dia boleh gerak ke sini dulu. Kenapa tak boleh gerak ke sini? Sebab kamu tengok, dia sudah melangkau. Kalau melangkau tak boleh, jadi dia dari sini, lepas itu dia naik ke atas. Lepas itu mana dia makan? Dia pergi ke sini. Lepas itu turun ke bawah. Dan akhir sekali pergi sini. Dia mesti makan semua ataupun tangkap semua ice cream. Akhir sekali kamu tengok sini. Macam mana dia bergerak? Dia nak sini ke sini. Dia mesti ke sini dulu. Lepas itu turun ke bawah. Lepas tu mana dia gerak? Dia mesti gerak ke sini. Lepas tu dia naik ke atas. Okey, kalau macam itu barulah dia dapat tangkap semua jenis, semua buah ice cream itu. Jadi inilah pergerakan rook. Okey, kita teruskan. Yang kedua ialah knights. Knights ialah kuda. Masih ingat macam mana kuda bergerak? Kuda bergerak secara L. Okey, kuda dia bergerak secara L. Ataupun 2 panjang, 1 pendek. Okey, 2 panjang, 1 pendek. Jadi kalau macam itu, kita tengok macam mana dia bergerak. Jadi sekarang show the way the knights can move from hills to hills without falling into the water. Jadi sekarang mana dia boleh melompat supaya dia tidak terjatuh ke dalam air. Takkan sini terus lompat ke sini kan? Jadi dia mesti pandai lompat L. Jadi 1, 2, 3. Dia lompat ke sini dulu. Lepas itu, okey, kalau macam itu cukup. Inilah. Jadi sini L. Lepas tu mana lagi L? Boleh dia lompat sini 1, 2, 3. Tak boleh. Jadi dia hanya boleh 1, 2, 3. Lompat ke sini. Lepas tu mana boleh dia pergi? Boleh dia pergi sini? Tak boleh ya. Dia mesti L. Jadi dari sini dia gerak ke sini. Dan akhir sekali dia sini gerak ke sini. Dan akhir sekali baru sini bergerak L sampai ke penghujung dia. Okey, jadi sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini dan akhir ke sini. Dia bergerak secara L. Sini, boleh dia lompat terus ke sini? Tak boleh ya, dia mesti bentuk L. Jadi 1, 2, 3. Dia hanya boleh bergerak L 3 langkah. Jadi dari sini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan akhir sekali 1, 2, 3. Jadi macam itu barulah dia sampai ke sini. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4. 4 langkah baru dia sampai ke penghujung. Kita tengok lagi. Wah, banyak ni. Macam mana dia nak lompat? Dia tak boleh terus lompat ke sini ya. Jadi dia lompat 1, 2,
3. Cikgu, boleh saya lompat macam ini? Boleh. Mana-mana asal dia bentuk L. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L. Lepas itu 1, 2, 3. Cikgu, boleh saya lompat macam ini? Boleh. Okey, asal dia bentuk L. Lepas itu sini 1, 2, 3. Lepas itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dia pun boleh lompat macam ini ya. Tak ada masalah. Dia tetap makan sini. Okey, jadi macam inilah dia punya bentuk. Kita lukis cantik sikit. Okey, macam ini. Dan akhir sekali untuk kuda, kita tengok macam mana dia nak lompat ke sini. Jadi kena fikir bentuk L naik dulu. Dia mesti habiskan semua ini ya. Jadi kamu pun nampaklah dia memang macam ini. Macam mana dia bergerak, kamu mesti tunjukkan. Lepas itu bentuk L. Bentuk L. Bentuk L. Bentuk L. Bentuk L. Jadi macam ini baru dia sampai ke bukit yang terakhir. Jadi ini ialah cerita kuda. Kuda dia bergerak melalui bentuk L. Okey, akhir sekali untuk kali ini kita tengok pound. Apa itu pound? Pound itu ialah bidak. Bidak ataupun kita panggil askar. Mana-manalah. Jadi the pound captures diagonally, shows the way which the pound can collect all the balls. Jadi bila dia makan, dia mesti makan secara serong ataupun dia makan secara sengit. Jadi kalau macam itu, dia dekat sini, ini ialah hitam. Hitam di atas, putih di bawah ya. Jadi dari sini, dia akan makan sengit 1 kali 1 langkah. Macam ini, 1 kali 1 langkah. Lepas itu pergi sini. Jadi 1, 2, 3. Putih dia dari sini, dia nak naik ke atas. Jadi sini, gerak 1 langkah, gerak 1 langkah. Gerak 1 langkah, gerak 1 langkah. Jadi dia sampai sini, dia sudah boleh tukar buah catur yang lain. Dan akhir sekali, ini senang saja, ikut sajalah. Jangan macam ini ya. Kalau macam ini, maksudnya kamu bergerak 2 langkah. Jadi kamu mesti 1 langkah, 1 langkah. 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Okey, berapa langkah? 5 lah sebab 5 buah. Akhir sekali, hitam dia dari sini, maksudnya mula-mula dia dekat sini. Lepas itu dia naik 2 langkah, lepas itu 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Macam itu sahaja. Okey, dengan itu kita sudah selesai. Jadi kelas, untuk hari ini kita belajar asas pergerakan untuk 3 jenis buah. Yang pertama ialah rook. Rook itu ialah benteng ataupun castle ataupun kereta. Jadi macam mana dia bergerak? Lurus sahaja. Lepas tu yang kedua ialah knights. Knights ialah kuda. Macam mana dia bergerak? Bentuk L. Boleh macam ini, boleh macam ini, boleh macam ini dan boleh macam ini juga. Lepas itu yang ketiga ialah pound. Masa dia bergerak, dia boleh bergerak 1 langkah ataupun 2 langkah. Lepas itu dia hanya boleh bergerak lurus, tidak boleh undur. Sama kalau dia makan secara serong ataupun sengit. Jadi itu sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk asas pergerakan 2.